Isteri saya terima satu soalan. Saya ingat semalam ke dua hari lepas kami ceramah di Bangi semalam. Dia ada orang tanya soalan, dia kata, "Ustaz, apa hukum bagi derma?" Isteri orang tanya pada isteri saya. Kan ya? Apa hukum seorang isteri menderma sesuatu apa-apa derma duit tapi menggunakan duit laki dia? Saya kata berdosa dan haram. Hang nak derma, guna duit hang. Laki hang bagi allowance kat hang sebulan 1,000 2,000, pakai duit hang. Duit hang pergi beli handbag. Derma pakai duit laki. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita jumpa lagi untuk tambah kebaikan. Harap-harap hari ini lebih baik daripada semalam. Harap-harap hari ini ada rancangan untuk lebih baik pada esok harinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, meneruskan pengajian kita di dalam kitab kita Talbis Iblis, tipu muslihat iblis. Di kulit kitab ini Ibnu Al-Jauzi dia tulis tipu muslihat dan perangkap iblis dalam menjerumuskan manusia ke jurang kehancuran, yakni melalui amal ibadahnya. Itu kena faham. Yang maksiat, yang dosa, yang batil, yang mungkar itu clear lah. Tapi kata Ibnu Al-Jauzi, tipu muslihat ataupun perangkap dalam menjerumuskan manusia ke jurang kehancuran, yakni dalam amal ibadahnya. Bukan dia tak buat amal, dia buat amal tapi dia masuk neraka. Dia buat amal, amalnya itu terdelete secara automatik. Dia buat amal bukan kerana Allah, tapi kerana makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lepas di muka surat 183 kita tutup. Ya, muka surat 183 pada 4 hari bulan 1 hari itu kita jumpa dalam bab talbis iblis dalam perkara membaca Al-Quran. Yang ni kita review balik sikit lah, kita refresh balik. Maksudnya, kalaulah kita ni jenis orang yang rajin belajar Quran, niat bagi betul, jangan belajar semata-mata nak masuk pertandingan, nak dapat johan dan naib johan, tapi menafikan hukum di dalamnya. Ambil Quran ni sebagai bahan pertandingan saja. Jangan sampai suara sedap kita boleh buat 7-8 lagu, kita bangga dan kita ujub dan bangga diri sehingga kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Jangan memperdagangkan Al-Quran pada zaman ini. Ini peringatan untuk kita. Jangan memperdagangkan Al-Quran. Ya, kononnya sekian-sekian bacaan Al-Quran begitu begini. Ada orang buat camp intensif tahfiz anak-anak 3 hari 2 malam, bayaran 1,500.
Anak-anak mentedara apa 3 hari pun. Sampai 1,500. Satu kepala RM1,500. 3 hari 2 malam. Hang bagi anak makan apa sampai cas Al-Quran sampai begitu punya tinggi. Kadang-kadang siapa yang buat? Ustaz dan ustazah. Yang buat camp tu ustaz dan ustazah. Bukanlah bermaksud ustaz dan ustazah tak boleh ambil bayaran. Boleh. Tapi biarlah berbaloi sikit. Patut-patutlah. Jangan sampai ada dagangan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan saya peringat pada pertemuan yang lepas, Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih bahawa sesungguhnya, wahai sahabat, kalau kalian benar hidup sampai ke akhir zaman, kalian akan jumpa orang baca Quran dengan minta upah. Minta upah. Mai betul zaman kita. Pantang ada orang mati lah, kita pergi baca Quran atas kubur, siap letak harga lagi dekat keluarga tu. Ada yang geng ni, dia bawa van. Dia ada van satu, dia bawa kawan dia 7-8 orang. Dia cari tang mana ada orang mati. Dia tak tahu dia esok nak mati. Dia duk cari tang mana ada orang mati. Nak buat apa? Pertama nak pergi solat jenazah dengan bayar satu kepala RM50. Yang kedua nak buat solat sunat hadiah dengan satu kepala RM25. Sedang solat sunat hadiah tu tak ada dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga dia offer lagi. Kalau hampa ada duit, kami ni boleh buat mengaji Quran 7 hari 7 malam 30 juzuk dengan bayaran RM7,000. Nala reka amak tu. Yang buat tu siapa? Pakai kepiah macam kita juga. Geng main masjid semua. Maka ada dagangan Al-Quran pada waktu. So hati-hati. So apa yang kita nak buat dengan Quran? Kita tutup bulan lepas dengan pertama, belajar baca bagi betul. Mana yang ada nun mati, belajarlah sebelum kita mati. Ni sampai buat tak peduli langsung ni kan. Belajar lafaz dengan baik. Yang kedua, coba fahami Al-Quran melalui apa? Melalui kitab tafsir, melalui kitab-kitab terjemahan. Itu cukup memahami. Yang ketiga, cuba beramal dengan apa yang kita faham. Okay? Kita baca satu, kemudian kita fahami Al-Quran, kemudian kita amal apa isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, cuba hafal tengok mana yang mampu. Ni doa tidur sampai ke mati, tidur balik dah ni sampai tak apa-apa. Doa tidur umur 80 tak apa. Cuba hafal. Dan yang last sekali, cuba ajar orang lain Al-Quran. Paling tidaklah kita suami ajar isteri. Tak berani kita ajar isteri. Isteri lagi cakap man arid lisukun idgham mutamasilain bi ghairi gunnah. Kita kalau tanya nu mati, mati terus. Itu kita. Kan ya? Jadi yang tu sepatutnya Al-Quran. Baik, hari ini kita masuk di dalam muka surat 184. Yakni berhubung dengan tajuk baru, talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara puasa pula. Hari itu baca Quran. Baca Quran patut masuk syurga, tapi ada orang baca Quran masuk neraka. Ada orang baca Quran sepatutnya dapat rahmat, tapi ada orang baca Quran dapat laknat. Nah, begitu. Ada orang jual Quran ni hanya untuk rawatan Islam kononnya. Oi, macam-macam doa. Selain daripada rawatan tu, dia pun tak baca Quran. Gitu ya. Baik, kita ambil tajuk kita, Bismillahirrahmanirrahim. Talbis iblis, tipu muslihat iblis atas ahli ibadah, bukan ahli syariah, ahli maksiat, bukan. Ahli ibadah dalam perkara puasa. Baik. Kita kebetulan berada pada bulan Rejab. Bulan Rejab ni bagi kita orang Melayu, ibadah paling besar adalah puasa. Sedangkan dalam hadis tak cerita macam tu. Dalam hadis tak cerita melainkan hadis palsu saja. Dalam hadis tak cerita melainkan hadis daifun jiddan saja. Tak ada.
Tak ada yang mengatakan barang siapa berpuasa satu hari pada bulan Rejab, terutama pada 1 Rejab dan 27 Rejab, maka baginya akan mendahului orang lain masuk ke dalam syurga 27 tahun dahulu daripada orang lain. Tak, hadis itu palsu. Hendaklah kalian berdoa pada hari Isnin malam Ahad, hari Ahad malam Isnin, kerana doa kalian akan begini. Satu kepalsuan ada dalam TikTok. Ustaz-ustaz semua pakat dia jadi instant semua. Ustaz-ustaz instant macam Mi Maggie. Semua nak bercakap tentang agama, tapi dia bercakap, dia tak tahu apa yang dia cakap, adakah itu sahih atau itu satu pembohongan terhadap orang lain. Ya, berdusta atas nama Nabi SAW. Baik, puasa asasnya untuk kita faham dari sudut fiqh, puasa awal-awal puasa adalah puasa Ramadan. Selesai dah. Nabi kata orang perempuan nak masuk syurga jaga solat fardu, jaga puasa Ramadan, jaga maruah dan aurat diri, taat pada suami. Allah buka 8 pintu syurga. Hampa nak masuk ikut pintu mana, ikut suka hampa. Tu, macam tu. So, puasa Ramadan. Tinggal puasa Ramadan dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi kata dosa besar. Dosa besar. Macam tinggal solat fardu. Begitu. So, puasa Ramadan dah clear. Hak lepas tu, wajibnya tak ada lah. Tak ada lah. Puasa sunat. Puasa paling tinggi Nabi Daud. Selang sehari. Muka kita tak ada harapan. Selang sehari. Memang tak ada harapan. Duk tunggu bila nak selang ya. Kan? Tu satu. Yang kedua, ada puasa Isnin dan Khamis. Tu boleh dapat 8 hari dalam satu bulan. Kalau ada minggu kelima, mungkin ada pertambahan lagi. Kan? Yang ketiga, puasa 3 hari dalam satu bulan. 13, 14, 15 hari bulan. Yaumul Bid'ah. Yang itu yang Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang keempat, puasa apa lagi? Puasa kita janji, apa kita panggil? Nazar. Yang tu ada puasa. Yang lain-lain tak ada. Ini dia tak ada puasa. Sahaja aku puasa kerana anak nak ambil SPM kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Buat puasa tu pun kerana pasal anak nak ambil SPM. Kalaulah anak tak ambil SPM, tak ada puasa. Itu nampak manusia. Maka hati-hati supaya kita cek kebenaran atas amal kita, kerana amalan kita itu selalu kita baca dalam doa iftitah. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku wa nusuki, ibadahku, hidup dan matiku. Untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari daripada perkara ni. Yang membawa kita lari daripada ni siapa? Tu dia. Talbis iblis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Al-Jauzi dia berkata, iblis telah menipu sebahagian orang dengan menjadikan mereka menganggap bagusnya berpuasa secara terus menerus. Sebahagian daripada iblis tipu kita ni bagus. Rejab 30 hari, Syakban 30 hari, Ramadan 30 hari. Comel lah. Dah, tu tak bagus. Kenapa tak bagus? Tak ada petunjuk daripada Nabi SAW. Jangan duk rasa semua bagus. Yang Nabi buat, oi, tak cukup bagus lagi kot. Kita buat lagi bagus. Kita perasaan macam tu. Ya, sebab tu saya tegur seorang sahabat bila lepas solat, ya, dia kata, ustaz, orang lain semua subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kami ustaz dak, tok guru kami suruh baca subhanallah 313 kali. Pasal apa? Sebab dikaitkan dengan jumlah tentera Badar. Tak ada kena mengena langsung. Dia duk rasa 33 yang Nabi buat tu tak berapa elok. Dia nak tambah jadi 313. Amalan dia lagi elok pada Nabi. Tu dia jahatnya manusia. Maka ada orang yang menganggap puasa ni terus menerus. Apa salahnya puasa lah. Apa salahnya puasa lah. Maka akhirnya kesyumulan Islam tak ada dah.
Ustaz, saya solat 3 rakaat. Saya nampak orang solat 3 rakaat. Saya nak buat tambah sikit. Maghrib saya nak buat 5 rakaat. Saya kata tak boleh. Apa salahnya? Dia main ikut tu. Apa salahnya? Solat takkan salah. Itu yang jadi jahanam manusia tu. Okey, itu tu. Baik. Sejatinya hal ini boleh saja dilakukan. Yakni selama tidak berpuasa di hari-hari yang terlarang. Maksudnya apa? Hakikatnya boleh saja kalau kita nak puasa. Melainkan jangan puasa pada hari-hari yang dilarang. Aidul Fitri hari pertama, Aidul Adha 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13 dengan 14 itu. Hak lain-lain boleh saja kalau nak puasa tu. Ya. Tapi halnya saja, hal tersebut tetap mengandungi kerosakan jika dilihat dari dua sisi. Ibnu Al-Jauzi kata, ada orang rasa diri dia tu boleh puasa tak pernah cuti. Pada hakikatnya bukan ajaran Nabi itu yang ada pada kita. Orang puasa 30 Rejab, 30 Syakban, 30 Ramadan. Mai pula bila tanya dia kata ada hadis, sedangkan hadis itu palsu. Itu kan ya. Baik. Yang kedua, Ibnu Al-Jauzi kata, pada hakikatnya kalau nak puasa boleh je. Kalau larat puasa pi lah. Kan puasa pi, tapi jangan puasa pada hari yang dilarang. Tetapi seandainya kita beramal dengan sesuatu yang bukan petunjuk daripada Nabi, maka akan ada timbulnya kerosakan. Dan Nabi juga pesan dalam hadis yang sahih, manusia bila beribadah ni kalau dia melampaui batas, lama-lama dia kalah. Lama-lama dia kalah. Solat tahajud ni dapat balik pada umrah lah 40 rakaat buat sekali. Tahan 3 minggu, berhenti sampai 30 tahun tak buat-buat. Balik-balik daripada menunaikan haji kau kan, jubah putih, serban putih 3 bulan. Berhenti sampai lah 30 tahun tak pakai-pakai. Tu ada manusia. Pasal apa? Melampaui batas. Dia tak ikut sunnah Nabi. Nabi kata, aku sayang dan aku suka ibadah yang istiqamah sedikit tapi kekal untuk selamanya. Dah, tenang aja. Buat macam biasa, simple-simple je insya-Allah. Apa kerosakannya? Yang pertama, puasa seperti ini dapat melemahkan badan kita. Tak habis-habis puasa. Badan ni sampai tak ada hak langsung. Islam ajak macam tu ke? Dah, Islam tak ajak macam tu. Adalah kita duk pergi mengaji ni, dia kata, ustaz, kami pergi mengaji dengan seorang ustaz tu bagi tahu tok guru dia ni. Tok guru ni tidur 6 bulan, bangkit pula tu 6 bulan lagi pula tu jaga ibadah tak pernah berhenti. Kalau macam tu tok guru hang tu tak sembahyang 5 waktu lah, tidur 6 bulan, Jumaat pun tak pi, 6 bulan tinggal. Ada ke puncak? Dia kata tok guru dia satu malam solat tahajud 1000 rakaat. Kita kira daripada pukul 12 sampai pukul 6 pagi. Kan ya, 60 minit kali berapa, laju betul lah dia sembahyang boleh 1000 rakaat. Dia baca apa? Tapi bila kita orang Melayu, kalau gagal berfikir, kita rasa, hebat betul mereka ni. Hebat apa? Orang yang beribadat, Nabi tahajud, rakaatnya sikit, berdirinya panjang. Solatnya tu panjang. Bukan rakaatnya banyak, bukan. Rakaatnya sikit, berdirinya panjang sampai bengkak kaki. Kita bengkak juga gaut. Bukan pasal berdiri. Angkat-angkat takbir, ya fikir nak bagi salam terus ya. Itu lain kan ya. Maka pertama, puasa yang tidak diurus secara agama, dia akan melemahkan badan. Akibatnya dia tidak dapat bekerja menafkahi keluarga. Tu satu. Lembek saja badan, tak dapat hak, pergi kerja pun tak boleh. Bini nak makan apa? Anak-anak nak makan apa? Adakah kita boleh mai tunggu tang masjid situ tunggu rezeki saja? Tak. Islam ni melalui pegangan ahli sunnah wal jamaah, doa, usaha, tawakal. Hak lain sudah.
Doa kena doa, usaha kena, ya usaha. Dia tak boleh tunggu saja. Nabi kata, orang yang baik adalah orang yang selepas dia solat, bertebaran di atas muka bumi Allah, masuk lautan, cari kayu, buh atas bahu dia, kemudian ikat pi jual. Itu orang paling baik. Dia bukan tunggu gitu aja. Itu kena faham juga. Maka kalaulah dia ni puasa saja sehingga badan tak ada tenaga, kata Ibnu Al-Jauzi, maka badan dia tidak kuat untuk bekerja, untuk menafkahi keluarganya. Maka bila tak macam tu, esok dia nanti kata, pi pun jumpa pusat zakat. Pusat zakat apa? Hang pemalas. Hang tak mau pergi kerja. Kan dia macam tu. Maka isteri pula menjadi beban dan anak-anak, dan tidak dapat memenuhi keperluan batinnya isteri. Puasa, bini duk tunggu malam Jumaat tak ada, malam Sabtu tak ada, malam Ahad tak ada. Ya, ada dibincangkan dalam hukum sampai macam tu. Sungguh tu kan kuat gelak dia. Maksud dia faham dah nak bagi tahu kepada kita bahawa benda tu dibincang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan terdapat dalam riwayat As-Sahihain. Sahihain ni kitab apa? Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sahih, clear. Kata Nabi, inna li zaujika alaika haqqun, sesungguhnya isterimu mempunyai hak yang wajib kamu tunaikan. Sama ada hak itu hak zahir, yakni makan, tempat tinggal dan pakaian. Ni pun satu lagi, orang perempuan jangan duk dengar benda merapu-merapu. Ustaz, kan? Saya yang ustaz kata tu laki saya bagi. Pakaian alhamdulillah tiap-tiap hari boleh tukar. Kan ya? Kalau tak basuh pun 30 hari cukup. Maksudnya tak basuh tak payah ulang. Kira bagus lah. Yang kedua, makanan alhamdulillah, bukan kata makanlah dah sampai tahap menterdarah. Berlambak-lambak makan. Yang ketiga, tempat tinggal alhamdulillah saya dapat dekat Keramat Permai, rumput-rumputnya teres 2 tingkat. Tapi yang saya tak dapat allowance bulanan. Maka apa hukum suami saya? Hang kira nak hukum je no? Tu, apa hukum? Sebab ada ustazah-ustazah yang cakap, atau ustazah-ustazah instan yang cakap di dalam TikTok bahawa dosa atas suami tak bagi duit poket. Dah. Selagi makan dia selesai, pakaian dia selesai, tempat tinggal dia selesai, maka duit poket kalau tak bagi, tak jatuh berdosa. Dia kata, bang, saya ni duit tak ada, tapi saya nak pakai kereta, ambil Mercedes C200 biji. Kan? Okey, tak ada masalah. Minyak, tak payah bubuh, duk ada siap dah, kita bubuh dah. Road tank, hang tak payah renew. Maksudnya begitu. Tak ada masalah apa, jangan duk tuntut benda yang pelik-pelik. Maksudnya lah, maksudnya. Tapi kalau laki bagi, baguslah. Kalau laki bagi tu bagus. Tapi janganlah duit laki bagi tu asyik nak pergi rombongan saja. Tu kan. Kan ni rombongan, lepas rombongan. Kan ya, laki dah lah bagi duit, lepas tu kena tinggal pergi rombongan. Besok balik bagi duit lagi, kena tinggal lagi pergi rombongan. Kan, okey? Baik. Ada hak dah, ada hak. Hak zahir, pakaian, makanan, tempat tinggal. Hak batin, ya. Semua orang ada hak batin. Lelaki pun ada, isteri pun ada. Dua-dua layak tuntut kepada pasangan masing-masing. Ada orang kata, ustaz, saya tak apa sihat lah ustaz. Isteri saya ni muda. Bukan saya lah itu. Itu. Saya pun isteri saya muda juga, tapi saya okey. Kan ya? Saya tak apa sihat lah ustaz, saya macam ni, saya ingat saya biar. Tak boleh, wajib buat apa? Sihatkan tubuh badan, pi ambil rawatan, belilah apa tongkat Ali ke, tongkat Saidina Abu Bakar ke, apakah, mana-mana yang boleh bagi sihat badan, pi jogging ke, brisk walk ke, apakah, itu nak. Kenapa? Sebab itu hak yang disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Berapa banyak kewajiban syariat yang luput akibat amalan sunnah ini. Puasa dia lemah, dia gagal cari nafkah, sedangkan nafkah tu wajib.
puasa dia lembek, dia gagal bagi nafkah batin kepada isteri dia, sehingga isteri dia ada tekanan mental, fizikal, batiniah, semua segala macam. Itu jatuh berdosa tak? Jatuh berdosa. Haram perbuatan kita, berdosa kita asal nak buat benda yang sunat saja. Apa-apa amalan, bila kita buat bersalahan dengan amalan Nabi, dia jadi pelik. Dia akan jadi tak kena. Itu pesanan Nabi. Itu yang pertama, dia punya kesan buruk pada orang yang puasa, tak pernah cuti. Okey. Kedua, kata Ibnu Al-Jauzi, dia akan kehilangan keutamaan. Apa keutamaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Dawud alaihissalam. Beliau terbiasa berpuasa 1 hari dan berbukanya 1 hari. Kalau nak juga puasa banyak, maka jangan puasa tiap-tiap hari, tapi puasa yang paling baik yang disebut dan diiktiraf oleh baginda Nabi SAW adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Isnin buat, lepas tu Selasa cuti, Rabu buat, Khamis cuti, lepas tu Jumaat buat, Sabtu. Dia macam tu. Selang sehari. Kalau betul kata kita nak buat, maka buat yang itu. Tapi bila dia buat yang setiap hari, maka dia punya kesan buruk dia adalah dia kehilangan anugerah puasa terhebat yang diiktiraf oleh Nabi, yakni puasa Nabi Daud. Dia tak dapat. Dia duk rasa puasa dia paling bagus sekali. Tak. Kan ya, puasa yang paling baik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Ni hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Okey, saya teringat apa yang Abu Hurairah kata, puasa yang Nabi suruh dia buat cuma 3 hari. Hak tu paling baik. Paling baiklah dalam tempoh sebulan kita buat 3 hari. 3 hari tu bila? 13, 14, 15, straight. Itu paling baik sekali. Tapi ulama kata kalau kita tak boleh buat 13, 14, 15 bulan Islam tu tak boleh buat, maka kita boleh buat 10 hari pertama 1 hari, 10 hari kedua 1 hari, 10 hari ketiga 1 hari. Dalam tempoh 10 hari mesti ada 1 hari puasa. Kalau tak boleh buat juga yang tu, mana-mana dalam tempoh 30 hari tu buat 3 hari. Tang mana pun tak apa. Kalau tak boleh juga, hang tak payah puasa. Kalau saya tak boleh juga lah, hang tak payah puasa. Tapi jangan lupa, ada benda lain lagi. Hang tolong masak bagi orang buka puasa. Dah, alhamdulillah. Itu ya. Baik. Ulang balik. Apa kelemahan, apa kesan buruk bila orang yang puasa tiap-tiap hari duk menganggap benda tu baik? Pertama, badan dia akan jadi lemah. Hak badan tak dapat. Okey, badan tambah badan-badan kita ni yang duk ada kencing manis, darah tinggi, gout, sakit jantung apa lebih kurang je kan. Maka dia nak support balik sel-sel tu, nak tambah balik tu, dia ambil masa yang panjang. Kalau hang duk puasa saja tu tak boleh ke? Dia tak boleh ke? Dan yang kedua, dia kehilangan keutamaan puasa paling tinggi dalam darjat puasa sunat, iaitu puasa Nabi Daud. Okey, jadi kalau sampai di sini, apa anjuran pada orang yang nak puasa ni? Anjuran dia, kalau hang nak puasa sangat, maka paling banyak puasa seumpama Nabi Daud. Hak tu je. Cukup. Lain-lain tak payah. Baik. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, bahawa dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui aku, lalu beliau bertanya, "Kamukah orang yang diceritakan kepadaku terus-menerus melakukan salat semalam suntuk?" Ni cerita orang yang 3 orang tu nak pergi jumpa Nabi di rumah, Nabi tak ada. Tanya dengan Aisyah. Aisyah kata, "Sabar, tunggu Nabi balik dululah, aku tanya pada dia." Nabi balik, baru Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, semasa ketiadaanmu ya Rasulullah, ada orang 3 orang mai tanya hukum dia ni, yang ni." Sebab tu hukum dia apa? Ada orang yang dia nak solat tahajud ni sampai tak mau tidur-tidur. Ada orang yang nak puasa sampai tak mau buka-buka. Ada orang yang nak bujang sampai tak mau menikah. Ada.
Ada memang macam tu. Maka kata Nabi, kamukah yang berkata sedemikian? Maka aku akan meneruskan solat malam pada malam hari serta berpuasa pada siang hari. Maksud aku pun menjawab, benar wahai Rasulullah, aku memang pernah mengatakan sedemikian. Kemudian beliau bersabda, silakan solat tetapi tidurlah. Cuma yang jadi peliknya, Nabi ni solat dia banyak, tidur dia sikit. Kita terbalik, tidur banyak, solat sikit. Kalau baca pagi-pagi tu, Allah kata, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan? Ya, tatajafa. Orang yang beriman ini, dia letak tubuh badan dia di atas pembaringan terlalu sikit. Dia merenggangkan tu panjang. Maksudnya tidur dia sikit, tapi dia jaga lama. Itu kaedah orang yang solat malam. Sebab tu Nabi bagi tahu kepada orang tu, kalaulah hang berangan nak solat malam tanpa tidur, maka Nabi kata, aku solat malam dan aku juga tidur. Dia tak boleh start maghrib ni terus sampai subuh tak tidur. Tak boleh. Agama tak bagi macam tu. Tubuh badan, kalau kita mengaji tentang sirah kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah kata, aku beri malamku pada sepertiga dan sepertiga. Malamku. Sepertiga yang pertama aku berikan kepada ibadahku. Sepertiga yang kedua aku berikan kepada istirahatku. Dan sepertiga yang ketiga aku berikan kepada keluargaku. Ibadah dia itu apa? Quran, qiyamul lail dan sebagainya. Jadi penuh 3/3. Kita pula tu 3/3 aku berikan pada tidurku. Gitu. Penuh satu malam tidur. Tidur aja. Nah ya. Baik. Jadi satu, apabila dia tahajud melampau, yang tu tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan, tahajud Nabi berapa banyak? Paling sikit 9 rakaat. Campur dengan witir. Sedang-sedang 11 rakaat. Yang macam kita duk buat bulan Ramadan tu. Itu biasa. Kebanyakan Nabi buat begitu. Maksimum 13 rakaat. Itu tahajud campur witir. Nabi tak buat 33 rakaat. Tak ada. Hak tu je. Kalau kita nak buat maksimum 13. Tapi tak tahulah tengok gaya muka kita ni. Rasanya 13 tu buang 10, tinggal 3 je. Cukup Cuba yang tu dulu. Ya. Jadi tahajud, ada tidur. Kalau kita nak buat macam mana? Kalau kita nak buat tahajud kita itu separuh, tidur separuh, kira bagus Bagus sangat Ataupun kita nak bagi tidur kita 60%, 70%, tahajud 30% pun alhamdulillah juga. Atau kita nak bagi tahajud kita malam ni tak ada tahajud, esok ada tahajud. Tapi jaga solat isyak berjemaah dengan solat subuh berjemaah pun boleh juga. Atau nak belajarlah seminggu sekali tahajud pun alhamdulillah, cukuplah. Atau paling kurang tahajud kita pun mai bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan tu. Hak masjid buat tu kita pun mai. Takat tu lah. Tapi kalau boleh lah tuan-tuan, saya dengar satu potongan ceramah Datuk Ustaz Samsuri Ahmad, Pulau Pinang. Tuan-tuan kalau nak mengaji, nak mudah faham, hadisnya sahih, clear bahasanya, kalau nak dengar lah, tekan ya Ustaz Samsuri Ahmad. InsyaAllah kita akan mudah faham. Salah seorang daripada tok guru kami juga lah duk mengaji sikit-sikit kitab tafsir Nurul Ihsan, kitab Bahrul Mazi, mengaji juga sikit-sikit macam tu. Jadi dia cerita ni tentang tahajud ni jugalah. Maka tahajud ni kita dah umur duk tambah. Jangan sama amalan kita umur 40 dengan amalan kita umur 60. Tak boleh sama. Dia kena tambah. Hak teruk lagi pula tu 60 lagi teruk pada 40. Hak tu lagi teruk. Sebab Nabi kata orang yang diberi umur 60 dan ke atas, kemudian dia mati,
dan kemudian mati, dia bagi alasan keuzuran kepada Allah, Allah tak terima dah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mati 68, tapi aku tak dan nak pi masjid. Orang Kedah kata tak dan nak pi masjid. Allah tak terima. Aku tak dan, tak sempat lah maksudnya. Aku tak dan nak baca Quran. Allah tak terima. Aku tak dan nak semayang tahajud. 65 tahun tak dan. Tu ada hadis yang sahih. Maka kita ni yang menjelang, saya menjelang ni 54, tinggal lagi 6 tahun, tak tahu sampai kita sampai. Tu kan ya. Hak 60 lagi, kalau dia pun tak mau fikir, lagi teruk. So kita kena pihak sama, lelaki dengan perempuan sama. Sebab antara kita berdua, lelaki dan perempuan, dua-dua ada tanggungjawab. Dua-dua ada tanggungjawab. Kita jangan duk kata, Ustaz, saya masuk neraka sebab laki saya. Tak ada. Hang buat dosa, hang tanggung sendiri, hang masuk neraka. Hang buat pahala, hang masuk syurga. Dah, habis cerita. Nak masuk syurga, amalan sendiri. Nak masuk neraka pun perangai buruk sendiri. Dia tak ada kait dengan orang lain. Ini mereka punya pasal. Ustaz, saya masuk neraka ni tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Ada isteri kata, Ustaz, saya tak ada masalah apa. Bila saya buat dosa saya, laki tanggung. Banyak hang punya cantik. Tak ada lah, Islam tak ada mengajak macam tu. Suami, minta maaf sebab suami pun ada yang tak berapa faham. Mereka mai jumpa, dia kata, Ustaz, saya ni tak tahulah dosa saya pun saya tak larat tanggung. Tiba-tiba saya kena tanggung dosa bini saya pula. Saya pula bini ada 3, Ustaz. Kan? Macam mana gaya? Saya kata, ya hang, siapa bagi tahu kat hang kata kena tanggung dosa bini ni? Tak ada, tak ada. Dosa bini, dia tanggung sendirilah. Bini kita masa kita menikah dengan dia pun, dia ada degree. Dia ada diploma lagi. Dia pergi mengaji, dia tahu baik dengan buruk dia. Tapi saja dia tak mau, maka dia tanggunglah. Kita suami, boleh tak kait dengan isteri? Tak boleh. Ustaz, saya jadi jahat sebab bini saya. Lah, tak ada punca. Nah, tu kita kena faham. Baik. Jadi, hak ni mula-mula sekali Nabi kata, siapa yang nak solat malam, boleh solat malam. Tapi Nabi kata, aku solat malam, aku tidur. Nabi pula solat malam, bukan macam kita, rakaat pertama 286 ayat, tambah lagi 176 ayat. 286 tambah 176, kita 76. Tu baru rakaat pertama. Jadi, kita buat yang tu saja. Dan Nabi kata, silakan puasa. Berpuasalah, tetapi berbukalah. Maksudnya, sehari puasa, sehari cuti. Hak tu anugerah. Dan kadang-kadang kita yang kononnya nak berubah ni, kita tak nampak yang Nabi kata, menyuapkan satu suapan makanan kepada isteri itu adalah suatu ibadah. Maksudnya, cari nafkah tu, bukan kata nafkah besar-besar kita bagi ni. Lah, tuan-tuan bagi dekat isteri sebuah rumah yang cukup sempurna. Besar tak pahala? Besar. Tuan-tuan beli kereta pada isteri. Saya tak sempat pergi beli kereta sebab saya tak mampu. Isteri tak ada kereta, tumpang kereta saya. Jadi dua macam tu. Tuan-tuan ada kereta, boleh beli kereta kat isteri. Besar tak pahala? Besar. Sebab isteri tu dia pergi ceramah merata-rata. Ustazah Zai pergi tang mana, dia pergi ikut. Ustazah Zai pergi tang mana, dia pergi ikut merata-rata. Dapat pahala. Tuan-tuan, segala macam kita dapat tak? Dapat. Cuma ni hak Nabi pesan ni. Nabi pesan kata, kalau anak puasa-puasa, lepas tu esok orang cuti lah. Yang tu, jangan puasa sampai tak cuti-cuti ni. Itu bukan cara yang diajak dalam agama. Ya. Dan kemudian aku menyahut, wahai Rasulullah, aku mampu melakukan lebih daripada itu. Nampak tak manusia? Kata Nabi, puasa sehari, cuti sehari. Itu paling besar dah. Solat tahajud, ada sebahagian tidur, sebahagian tahajud. Kemudian, dia kata, dah, aku mampu buat lebih daripada itu. Manusia, dia tak pernah puas hati. Bila manusia membiarkan diri dia dikuasai oleh hawa nafsu. Surah Yusuf, surah 12, ayat lupa dah. 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mengajak kita kepada kejahatan.
Jahat buat maksiat satu. Jahat lari daripada petunjuk sunnah satu. Jahat lari daripada mengharap redha Allah satu. Tu jahat tu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu sentiasa mengajak kita jahat, buat jahat. Kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak melampaui batas. Dia ada semua keinginannya. Maka kata Nabi, puasalah satu hari dan berbukalah satu hari, maka itulah yang paling baik bagi kamu. Inilah puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, aku mampu. Ketegang sungguhlah. Tu nak juga, aku mampu. Maka Nabi mengutarakan, sesungguhnya tidak ada yang lebih utama daripada yang itu. Siapa nak puasa? So kita orang Melayu ni ada. Orang Melayu, Jawa, Banjar, Rawa. Memang pegangan kita orang tua-tua lah. Dia suka puasa 30, 30, 30. Rejab 30, Syakban 30, Ramadan 30. Tak ada petunjuk daripada hadis Nabi SAW. Puasa paling baik, Nabi kata puasa Nabi Daud, tak ada lebih daripada tu. Maka buatlah ikut Nabi. Tapi tu ketegang kita ni. Tak mau dengar cakap, terang Nabi cakap tak mau dengar, tu imam cakap lagi tak mau dengar. Iya, itulah perangai manusia. Dia duk rasa dia lebih baik daripada Nabi. Tapi dia tak perasan. Itu. Ahlul bid'ah, orang yang selalu buat bid'ah ini, dia duk rasa diri dia baik aja. Tapi dalam pada yang sama, dalam masa yang sama, dia menghilangkan sunnahnya Nabi SAW. Sat lagi, time makan. Saya cukup suka main sini lah. Lepas ceramah makan. Nescafe pula tu dia punya nalar ke. Betul, melenggak kena. Kalau boleh nak suruh bungkui bawa balik Nescafe tu. Betul, sedap betul Pak Dim punya Nescafe. Betul kan ya. Nabi kata hendaklah kita berbual-bual dan bersembang-sembang ketika makan. Tapi orang Melayu tak setuju. Time makan diam, menghadap rezeki, tak baik. Itu orang Melayu. Masa makan, sebab tu saya selalu kata di masjid dengan surau, nak bagi silaturahim baik, makan. Jangan bungkui. Bungkui lepas tu balik. Tak, pergi duduk situ sembang, tanya abang. Dengar kata tak apa sihat, kata macam tu. Kan ya, dengar kata begini, dengar kata begitu, barulah kita seronok. Ni tak. Kan ya, yang kadang AJK pun bakhil sangat. Duit bukan tak ada. Duit surau masjid tu dia rasa macam duit mak bapak dia. Betul. Cukup takut nak bawa keluar duit. Sedangkan sebahagian daripada jurusan dakwah agama adalah meraih dengan kita bagi makan. Utama kat ustaz. Okey, baik. Jadi hadis ni hadis sahih. Baik. Azan dulu, sila azan dulu insya-Allah.
La ilaha Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masuk bab kedua. Bab kedua iaitu talbis iblis atas ibadah dalam perkara niat puasa. Tadi amalan puasa. So amalan puasa kita semua faham. Siapa rasa dia mampu sangat dah, dia kata aku boleh buat, maka jangan melebihi puasanya ibadah Nabi Daud alaihissalam. Selang sehari. Jangan buat. Yang satu hari, setiap hari itu jangan buat. Baik. Yang kedua, dalam talbis iblis, tipu muslihat iblis, ahli ibadah ni, kalau kita ni ahli ibadah dalam perkara niat puasa tu. Tidak sedikit ahli ibadah yang dikenal selalu berpuasa sepanjang tahun dan dia mengetahui bahawa perbuatannya dikenal di tengah masyarakat sehingga menjadikannya tidak berbuka sama sekali, yakni puasanya tidak pernah putus. Orang yang puasa ni, dia duk main surau tu, bila tiap-tiap hari orang tanya, jom makan, puasa. Jom makan, puasa. Jom makan, sepanjang tahun orang dah dengar kata dia puasa saja. Maka bila orang duk kata, bagus betul lah, dia ni puasa saja kerja dia, amalnya tinggi, maka dia pun buat lagi, keluar daripada puasa Nabi Daud. Dan akhirnya dia tak dapatlah kesempurnaan yang kata Nabi puasa yang paling baik itu adalah puasa seumpama Nabi Daud. Itu niat. Salah tak? Salah tak? Salah. Kita ni tuan-tuan, saya tak kata orang lain lah, diri saya. Kalau orang puji la ilaha illallah, kembang. Pantang orang puji kembang, berjalan tak apa lekat di bumi. Kan? Aduh, jangan puji sangat. Dia jadi macam tu, istighfar banyak. Dan andai pun tidak berpuasa, dia akan menyembunyikan kepada orang lain agar reputasinya tidak jatuh. Dia orang kenal dia ni ahli puasa. Akhirnya dia nak pergi makan di kedai pun dia rasa segan, takut orang tengok. Pada hakikatnya nak makan lah. Pada hari tu tak disuruh puasa pun, tapi disebabkan dia dikenali sebagai ahli puasa. Reputasi jatuh ni. Aku pula jubah pakai 3 helai sekali pakai. Habis. Itu niat, ya. Niat perkara yang sangat besar. Dan ini termasuk riak yang samar. Ya, riak yang rabun, maksudnya tak rupa clear, tapi itu adalah riak. Sebab apabila dia ikhlas dan mau menutupi kegemarannya berpuasa, pasti dia akan berbuka di hadapan orang-orang yang mengetahui bahawa dia itu penekun puasa dan kemudian kembali berpuasa tanpa diketahui oleh orang lain. Dia kalau dia nak tunjuk dia tu puasa, time buka puasa, bukan main, mesti nak buka depan orang. Lepas tu orang pun tanya, azan ni puasa ke? Saya 38 tahun dah tak pernah tinggal. Tu. Saya dulu duk mengaji dengan Ustaz Arwah Datuk Ismail Kamus. Dia pernah cerita satu cerita, dia kata ada satu cerita di mana seorang makcik, orang kawan dia telefon, kawan dia telefon di rumah. Masa itulah dia tengah solat duha. Makcik tu tengah solat duha, kawan dia telefon. Tu kan, anak dia pula angkat. Minta maaf makcik, mak tengah solat duha. Tu kan, ya. Jadi okeylah. Lepas tu dia call balik dekat kawan dia tu. Minta maaf lah, aku solat duha. Aku duha ni 12 tahun dah tak pernah tinggal. Dia tambah pula yang tu. Habis, clear. Patutnya dia tak payah beritahu. Lah, hang telefon buat apa? Hang nak ajak aku makan roti canai ke? Itu cukup. Tak payah duk sebut lah yang duha tu. Satu. Mai pula satu kali lagi.
Makcik tu pula telefon pi kat dia. Dia pula semayang. Dia semayang asar pukul 7. Dekat nak masuk maghrib lah. Kemudian anak dia pula telefon angkat. Kawan tu tanya, mak yang mana? Mak tengah semayang, mayang asar lambat. Ayang anak tu pun dia marah kat anak dia, hang pergi cerita pasal apa? Macam manusia. Ya, baik kita nak orang dengar, buruk kita tak mau, kita sembunyi. Ini bahaya ni. Arwah Ismail Kamus dia cerita benda mudah. Tok Guru ni dia cerita mudah-mudah tapi makan dalam tu. Makan dalam. Dia cerita Allahu Rabbi. Saya duk bawa banyaklah dalam kuliah saya duk cerita apa yang dia bagi tahu tu. Semua ni kesan dia cukup baiklah, terutama bagi kita orang Melayu, Jawa, Banjar dan Rawa ni lah. Okey, baik. Kita tengok di sini bahawa ini ria, yakni dia suka kalau dia nak tunjuk kata dia tu puasa pun, dia nanti berbuka tu di depan orang. Ambil sikit, bawa buah kurma 3-4 biji. Tu kan. Lepas tu kalau dia tak puasa pun dia tak berani makan depan orang. Takut orang kata. Tu tak betul dah, tu riak lah tu. Itu pun bahaya juga. Hakikatnya tak, kita bersihkan diri kita. Dan di antara ahli ibadah ada yang mengkhabarkan kepada orang lain tentang puasa yang dilakukannya. Dia berkata, sudah 20 tahun aku tidak pernah tidak berpuasa. Bukan tak pernah puasa. Aku ni 20 tahun dah tidak pernah tidak berpuasa. Maksudnya tekui 20 tahun dah. Pada hakikat dia berubah pun baru 2 tahun ya. Dulu dia pun penyamun tarbui. Dululah kan. Baik. Dan ya iblis, ia telah berhasil menipunya dengan membisikkan talbis. Engkau perlu memberitahu hal ini kepada orang lain agar orang lain dapat mengikutimu. Hang bagi tahu kata hang ni puasa 20 tahun dah. Supaya orang lain boleh ikut perangai hang. Tak betul dah. Dia tak betul dah. Dia jadi riak. Pada hakikatnya, kalau nak cerita kebaikan, bincang je lah bab puasa. Kempen sajalah buat puasa dan sebagainya. Itu ya. Dan sungguh Allah lebih mengetahui niat seseorang. Sufyan As-Sawri, muka surat 186, rahimahullahu ta'ala anhu berkata, sungguh ada seorang hamba yang biasa mengerjakan amalan secara rahsia. Lalu syaitan terus menggodanya sampai dia menceritakannya, sehingga amalannya pun pindah dari catatan amal rahsia kepada amal terang-terang. Orang tak tahu. Macam selalu kita katalah, puasa ni adalah satu amalan yang paling ikhlas. Kalau dia puasa dengan dia tak puasa, tak nampak langsung. Dia bukan ada tanda tulis di dahi ana shaim. Dia tak ada. Aku sedang berpuasa. Tak ada, memang tak ada. Solat ada. Masa solat sendiri laju macam Charlie Chaplin. Masa solat ramai-ramai, ya Allah lembutnya. Orang duk tunggu tak bagi-bagi salam. Tu punya lama. Kan? Banyak zakat. Kita kadang-kadang terdedah juga. Oi, bukan main lah bayar zakat ni. Kalau boleh, saya pernah ada orang nak bayar zakat, perempuan nak salam. Bayar zakat nak salam. Kalau kat nikah boleh tahan juga. Nak salam, ya Allah. Lepas tu bini orang pula tu, ya Allah, tu kadang mengarut kan ya, mengarut. Tapi tu sampai macam tu lah. Yang ambil bayang zakat, lepas tu ambil gambar lah, cerita sana, cerita sini. Saya ni ustaz, dengan jabatan, dengan lembaga zakat ni, daripada zaman Jepun attack Malaya. Masa tu pusat zakat tak ada lagi. Tu dia cerita macam tu. Tu rosaknya. Semua perangai tu ada pada kita. Cuma kita kena kontrol, sehinggalah jangan sampai amalan kita yang rahsia kita pergi bagi tahu ke orang lain. Dalam amalan kita pun sikit sangat ya. Apa kita derma malam ni? Pisang ya. Tu pun pisang berangan, bukan pisang mah. Tu pun hang makanlah pisang. Aku bawa hang pergi cerita apa? Tu pun pisang berangan saja. Kalau hang bawa pisang Montel ke yang import punya, tu sedaplah juga. Tu pun cerita. Rasa. Tu karipap saya bawa. Diam. Makan duk diam sudah. Jangan duk cerita ke orang. Dia nak bagi tahu juga dia bawa. Dia nak bagi tahu lah gula tu 2 kampit paden tu saya bagi tu.
Pak Din tak tanya pun. Sajalah, kita ni mengaji lama, kita guna bahasa mudah lah untuk kita faham, perbaiki diri insya-Allah. Dan di antara mereka ada yang terbiasa berpuasa pada hari Senin dan Khamis. Saya di sekolah saya memang buat begitu, Isnin dan Khamis. Dan ketika diundang menghadiri jamuan makan, lalu dia menjawab, saya puasa. Hakikatnya ketika itu boleh dia berbuka. Isnin dan Khamis boleh berbuka. Puasa 6 janganlah buka. Dah memang tinggal pun 6 hari saja lagi nak habis Syawal. Itu pun satu perangai. Ada orang kata, Ustaz, saya puasa 6 Ustaz, baki ada lagi 4 hari, lepas tu Syawal pun tinggal 4 hari lagi ya. Ada orang jemput makan kenduri. Habis tu saya pula belajar fiqh, bila orang jemput makan. Habis bila nak perhabis kan? Tu kena faham lah juga. Kalau yang dibenarkan puasa Isnin Khamis lah. Isnin Khamis boleh. Orang tiba kita puasa lah pukul 4.30 dah ni. Lepas semayang asar, jemaah kata ni siapa dia? Tu Pak Din. Pak Din dapat jodoh. Tu kan. Contohlah. Pak Din dapat jodoh, dia nak buatlah jamuan petang sikit, goreng pisang lebih kurang. Harap-harap amin lah kan. Baik, kan. Jadi macam tu. Maka kita pun pilah berbuka. Yang tu tak ada masalah apa. Ni dak. Puasa Isnin Khamis, jom makan. Saya puasa. Lain macam dengar. Jaga-jaga. Setan dia memang tunggu masa saja. Hang silap sikit, dia nanti kona baring masuk Zoom. Dia nanti pergi macam tu. Hancur amalan kita. Kalau pun kata, minta maaf lah, saya ada hal ni nak bawa bini pitang ni. Tu tak apa. Saya puasa. Tu jaga. Takut ruang itu. Ya, baik. Dan ini sudah bisa jadi satu batu ujian bagi keikhlasan puasanya. Maka apalagi kalau dia menjawab, kan sekarang ni hari Khamis. Ertinya apa? Aku memang puasa. Awak hang tak puasa ke? Dia nampak lagi teruk. Hari Khamis hang tak puasa sunat ke? Cik nak tunjuk dia tu besar sangat lah. Okey, baik. Dan ada pula yang suka merendahkan orang lain lantaran dia sering berpuasa dan orang lain tak. Ni kita yang main masjid. Ni yang pakai jubah beli di Madinah dengan Mekah ni. Jangan duk terasa besar sangat. Kita seorang main masjid, orang lain tak main. Orang yang main masjid kata ke orang, maka dia lingkup. Orang yang main masjid patut dia rasa bersyukur dia dapat main, dan dia rasa kasih pada orang yang tak main. Dia pergi bagi salam, dia dakwah supaya dia main. Bukan kata, tengok puak-puak tu lalu masjid tak pernah break. Lalu pasal malam elok pula handbrake. Tu boleh tahan. Orang masjid pun bahaya juga. Jadi tu kan. Iya sungguh. Maka hati-hati tu. Hati-hati. Kita jangan. Kalau anak puasa, hang puasa. Kalau boleh sembunyi-sembunyi. Jangan buka ruang daripada iblis dan syaitan. Salah seorang daripada mereka selalu berpuasa tetapi tidak peduli dengan makanan. Apa dia berbuka halal dan haram. Ada gitu. Ui, puasa ni ke siang malam pagi petang. Dia ni tanam pokok atas tanah orang. Dia bukan tahu Allah tanam pokok je Ustaz. Tapi dia puasa. Tu kan ya. Dia ikut suka hati dia lah, rembat itu, rembat ini. Dia puasa sunat. Company kata masuk pukul 9 pagi, dia pukul 10.30 baru masuk. Hak tu dia tak rasa dosa. Company buat satu notebook untuk kegunaan pekerja. Dia puasa, tapi notebook dia dah bawa balik 3, bagi kat bini dia 1, anak dia 2. Tu dia tak rasa haram. Ada manusia macam tu. AJK Masjid dan Surau. Tiap-tiap kali bila ni banyak yang pakai online transfer untuk penceramah ni. Ada AJK masih lagi duk salam lagi. Ada company, AJK Masjid, dia kerja dengan satu company. Kemudian dia bawa balik sampul surat company tu, balik metak dekat masjid tanpa pengetahuan toke company tu. Lepas tu dia bagi pula kat ustaz duit ceramah tu dalam tengok status nama company dia kat situ. Pada hakikatnya dia ambil tanpa kebenaran pemilik syarikat, haram. Tapi kita duk rasa tak ada apa nak buat baik. Hang nak buat baik, hang tempah sampul hang lah sendiri.
Isteri saya terima satu soalan. Saya ingat semalam ke dua hari lepas kami ceramah di Bangi semalam. Dia ada orang tanya soalan, dia kata, "Ustaz, apa hukum bagi derma?" Isteri orang tanya pada isteri saya. Kan ya? Apa hukum seorang isteri menderma sesuatu apa-apa derma duit tapi menggunakan duit laki dia? Saya kata berdosa dan haram. Hang nak derma, guna duit hang. Laki hang bagi allowance kat hang sebulan 1,000 2,000, pakai duit hang. Duit hang pergi beli handbag. Derma pakai duit laki. Tetapi kalau dia nak bagi derma dengan minta izin, restu daripada suami, itu dia dapat pahala. Tapi kalau dia orang tiba-tiba orang bagi salam ni, saya nak minta derma, duit yang laki dia simpan untuk belanja rumah, lalu dia ambil bagi kat orang, maka hukumnya haram dan berdosa. Tak boleh. Dia kena telefon dulu, "Bang, ni nak tanya ni, ada orang main minta derma, kesian nampak, boleh tak ambil?" Kalau dia kata yang tu, maka boleh. Kalau tak mau tanya, keluar duit poket sendiri. Jangan ambil duit laki untuk derma. Apa maksudnya? Nak buat baik, guna duit sendiri. Jangan guna duit orang. Macam tu kaedah dia. Kena faham yang itu. Baik. Dan seterusnya, dia tidak menjauhi ribah ketika berpuasa. Mulut ni mengata ke orang boleh tahan. Dia tahan mulut tak makan. Tapi dia tahan mulut daripada mengata ke orang ni. Pagi start puasa, start mengata ke orang. Dan tidak menghindari pandangan yang ini haram. Oi, kita ni ada masalah. Saya pernah berhadapan dengan beberapa kes lelaki tua macam kita. Bukan tua ya, bangka terus. Umur 78. Anak cucu menantu mengadu bahawa atuk mereka suka menonton filem porno di handset. Anak menantu ni malu tak tahu nak cakap. Atuk umur 78. Patutlah daripada handphone kecil dia tukar handphone besar. Yang atuk tu pun. Ya Allah. So, kesian ya. Maka ni kadang puasa ada, puasa. Kan? Dan dia tidak dapat menjauhi kata-kata yang tidak berguna. Sedangkan Nabi kata falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik-baik ataupun diam. Tapi mulut dia tak reti nak diam. Kata. Orang tak bagi makan, dia kata orang tak bagi. Bila orang bagi makan, dia kata tak sedap. Semua kata. Dalam dia kata tak sedap tu pun bungkus 2-3 plastik. Ya, betul. Manusia perangai tu bila bercakap tak padang dengan badan dia. Itu. Dan inilah termasuk dalam talbis iblis. Maka akhirnya orang puasa jadi sia-sia. Tu. Ya, habislah. Cukuplah malam ni, cukup dah. Wallahu a'lam. Kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang. Kita akan sembang pula talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara haji pula. Nak pi haji ni, pat kenuri buat. Kenuri di rumah nak bagi tahu saya nak pi haji. Di surau buat, di dewan buat. Tang mana ada dewan semua nak buat. Tu pun bahaya juga. Dia pergi cerita merata-rata, saya nak pergi haji, saya nak pergi haji, saya nak pergi haji gitu. Bahaya juga, memang bahaya ya. Jadi hati-hati, kita tengok nanti apa syubhah yang ada di dalam amalan menunaikan haji. Kalau kita tak jaga hati dan kita tak jaga sungguh-sungguh, takut datangnya talbis iblis, tipu muslihan iblis. Wallahu a'lam. Insya-Allah. 1-2 soalan, silakan kalau ada. Sila. Buat juga. Baik, kita sebagai manusia ni amalan ibadat buat, maksiat pun buat. Kalau belajar dalam ilmu tasawuf kata jangan campur racun dengan ubat. Racun ni dia akan jalan dulu. Ubat takut tak cukup dia punya dos. Tak cukup dos, makan tak boleh pakai cucuk. Cucuk tak boleh pakai gas. Gas tak boleh kemoterapi. Dia macam tu. Akhirnya tak sempat rawat penyakit tu, maka kita mati dulu. So jangan campur antara maksiat dan juga ibadah. Tetapi
Sebagai manusia biasa, memang tak dapat larilah. Kami yang jadi ustaz-ustaz ni pun kadang-kadang tercakap lebih juga. Maka sebab itulah pada orang yang beriman adalah manusia yang punya hati dan perasaan, yakni apabila dia rasa itu dosa yang dia buat, maka kata Nabi, segeralah berwuduk dengan sempurna, lalu solat 2 rakaat, minta ampun kepada Tuhanmu. Ketahuilah Allah itu innallaha ghafurur rahim. Orang yang baik bukan orang hebat dan baik bukan orang yang tak pernah buat dosa. Orang yang hebat dan baik adalah orang yang pernah buat dosa dan dia bertaubat, dia berubah menjadi semakin baik. Kan ya? Maka semua akan jadi begitu. Jadi asasnya manusia tak dapat lari daripada dosa dan manusia perlu berusaha untuk meminimalkan dosanya. Ada orang hari ni bertaubat, besok dia tahu buat. Lepas tu taubat lagi, besok dia tahu buat. Sampai bila? Ada sebahagian ni kata, ustaz, sampai 3 kali ya. Hang ambil hadis tang mana? Sampai 3 kali ya Allah terima. Tak, selagi nyawa tak sampai di gharara halkum, tak, selagi matahari tak mai daripada sebelah barat, bertaubatlah kerana Allah itu maha penerima taubat. Tetapi ada lagi tu. Tetapi janganlah sangka kita tu sempat tobat. Maksudnya amal buat, maksiat buat, kita rasa tobatlah, Allah maha, tapi takut tak sempat masa untuk tobat. Jadi apa kita nak buat? Kita bina benteng untuk mengulangi maksiat tersebut. Daripada mengulangi maksiat tu, bina benteng. Benteng dia kat mana? Allah Ta'ala sajalah, bukan ada cara lain. Benteng dia a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Benteng dia kawan dengan orang yang baik-baik, yang selalu buat baik dan tak dan nak buat jahat. Benteng dia jangan duduk sorang-sorang. Setan dia mai kona baring keliling kita sekali. Ni mula-mula duk tengok ceramah masa sorang-sorang ni. Ni dalam handset ni, duk tengok ceramah sorang-sorang, tiba-tiba ada satu Korea masuk pula zup gitu. Tu kan. Satu Korea masuk zoo pakai skirt pendek, dia tahan tang tu tengok lama tu. Duk seorang-seorang ni setan dia makin dekat. Maka kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pelihara kita, dan yang lain kita usaha duduk bersama orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus minta ampun sampai kita mati. Moga-moga mati kita dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Ada lagi? Lapang dah perut ni. Ha. Mak bapak tak ada, tumpang dengan makcik. Ya, mak sejawatnya. Tapi saya pernah simpan duit banyak sekian-sekian. Ha. Saya ambil, bila saya kantri dengan makcik saya ambil sebahagian tu, untuk makcik saya ambil buat simpan. Lepas dia bagi sikit, yang lain saya tak tahu dia guna ataupun dia pegang duit saya, dia tanpa membincangkan saya. Okey, duit tu bagi siapa simpan? Ha. Jadi dia takkan ada yang gunakan atau tak guna, apakah hukum dia ambil dia simpan. Baik. Hukum yang pertama, apabila kita ni belum akil balik, kita anggaplah kawan kita belum akil balik lagi lah, nanti dulu dia akil balik, dia balik dah. Tapi nak kata masa dia kecil, kata mak ayah dah mati, harta dia ada. Harta dia ada. Dalam Quran kata jangan serah harta kepada mereka yang belum mampu menguruskan harta tersebut. Nanti orang curi. Rupanya bagi kat orang pemegang amanah, rupanya pencuri. Itu lagi teruk. Rupanya lah tak apa. Jadi yang pertama, kalaulah dia tu bawah umur 18 tahun ke, atau dia tak pandai mengendalikan harta, atau dia umur 40, 50 tapi dia OKU, dia tak pandai apa lagi, maka boleh diminta pada mahkamah untuk turun kepada pemegang amanah. Katalah makcik tadi. Kenapa makcik tu pegang? Makcik tu pegang dengan cara dia adalah mengendalikan kehidupan anak ni. Kehidupan anak ni. Dia tak bagi kat kita pun tak apa. Tapi dia bagi jaga makan, pakai, tempat tinggal pun semua dia jaga.
Kemudian sebahagiannya contoh dia bagi kat kita. Lepas tu kita bila kita besar, kita rasa hari tu Tok Wan kita tinggal kat kita 2 juta. 2 juta. Betul kan? Tapi kita duk rasa macam dia baru bagi kat kita baru 100,000. Lagi 1.9 pi mana? Maka hak kita sebagai diri sendiri, jangan biar makcik kita tenggelam dalam api neraka jahanam. Tuntut dengan cara yang betul. Bukan tuntut tu kerana kita gila ke harta tu, tak. Tapi tuntut kerana nak menyelamatkan makcik kita daripada masuk neraka. Jadi kalau kita cerita pasal hukum, kalau dia makan harta anak yatim ni, semua orang tahu dah cerita dia. Semua orang tahu dah, neraka jahanam lah tempat mereka. Bakaran mereka lebih besar daripada bakaran orang biasa. Maka cerita dia adalah, sebab tu saya selalu cakap ketika dalam ceramah, kita berlaku di sekeliling saudara mara kita ni ada pemegang amanah. Kita lelaki lah biasanya terjadi pemegang amanah. Tanah ni yang kita duk pegang ni, tanah ni ada sampai 20 ekar. 20 ekar. Tanah tu untuk kita usaha dan kemudian buh nama orang ni faraidkan. Kita duk kata tak lah, tak boleh siap lagi. Tapi kita makan hasil atas tanah tu dalam keadaan tak bagi 1 sen kepada orang lain. Dan rupa-rupanya kita makan benda haram dalam tempoh 10-20 tahun, kita tak bagi. Ada perangai macam tu. Pi pejabat tanah, dia kata pejabat tanah kata macam tu, kata macam ni. Takkan kata sampai 20 tahun. Ada yang macam tu. Maka hati-hati. Jadi kalau sayangkan kepada makcik tu, maka tanya dia secara ikhlas, terang-terang. Makcik, saya tahu duit saya yang arwah ayah dengan arwah mak tinggal hari tu sekian. Kalau nak ikut kepada kondisi masa belanja, saya duk rasa macam ni. Hak lagi tu pi mana? Yang lagi tu pi mana? Sebab saya dah besar. Yang pertama, saya tak menikah, saya lah nak menikah. Contohlah kan. Betul. Bila saya nak menikah, saya kena pakai duit. Contohnya lagi. Jadi cakap bagi terang-terang. Kalau dia duk kona baring, jangan berhenti tuntut hak kita, pi buat laporan polis. Ya. Ni kita orang Melayu punya perangai, tak apa, biar pi. Hampa tengah campak dia dalam api neraka jahanam. Usaha untuk dapatkan kebenaran, dia tak mau nak, kita paksa dia kembalikan balik hak. Jangan dia bawa benda tu yang hak kita, bukan hak dia, masuk dalam kubur, nanya dia nanti lagi teruk. Maka usaha untuk dapatkan kembali harta tersebut, dan pastikan dia tidak diseleweng, kerana mak saudara kita adalah sama seperti mak kita. Kita kesian kalau dia masuk neraka. Wallahu a'lam. Okey, cukuplah malam ni. Moga-moga Allah kurnia kebaikan berpanjangan. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa